berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nio AC. Kali ini perkongsian berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya 1.2 Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi sebagai pengenalan, kita tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, di mana ia memberikan satu gambaran tentang pentingnya pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa itu. Secara tidak langsung, ini dapat menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai sistem yang tersendiri dari segi pentadbiran, peraturan, masyarakat dan juga corak politiknya. Ya, jadi kalau kita tengok antara ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka adalah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Jadi kita tengok satu persatu ciri-ciri negara bangsa yang dimiliki oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ciri-ciri ini merupakan satu lambang pembentukan negara bangsa yang kukuh. Baik, ciri yang pertama, kerajaan. Okay. Untuk yang ini, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai raja. Okay. Jadi kalau kita tengok, raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Kemudian mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun, iaitu sistem pembesar 4 lipatan yang merupakan tonggak dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini merupakan struktur hierarki sistem pembesar 4 lipatan, di mana sultan merupakan pemerintah tertinggi di dalam sistem ini. Jadi selepas kedatangan agama Islam, gelaran raja ini telah bertukar menjadi sultan. Seterusnya kita tengok ciri negara bangsa yang kedua yang ada di dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah rakyat. Jadi kalau kita tengok, rakyat perlu memberikan taat setia kepada Sultan Melaka. Pada masa yang sama, rakyat perlu mematuhi undang-undang yang ada di Melaka. Jadi rakyat yang dimasukkan pada ketika itu terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Di mana bagi golongan di perintah, dia terdiri daripada rakyat merdeka dan hamba. Jadi kalau kita tengok, dengan memberikan taat setia, kesejahteraan rakyat dapat dijamin oleh sultan. Jadi rakyat perlulah akui kekuasaan sultan, dan secara tidak langsung dengan pengakuan ini, dengan menumpahkan taat setia ini, maka wujudlah persefahaman dan akhirnya ikatan, dan keharmonian itu dapat diwujudkan. Jadi kalau kita tengok, ini adalah hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sultan dan pembesar merupakan golongan pemerintah, sementara rakyat tadi yang terdiri daripada orang Laut dan orang Melayu merupakan golongan di perintah. Ciri seterusnya adalah kedaulatan. Jadi kalau kita tengok, kedaulatan ini merupakan lambang kuasa tertinggi seorang sultan. Sultan Melaka. Jadi kedaulatan ini merupakan hak kuasa seorang sultan untuk mengawal rakyat dan juga wilayahnya. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka ini turut diakui oleh kerajaan lain, di mana Melaka ini bebas daripada campur tangan kuasa lain ataupun kerajaan lain.
Jadi buktinya adalah dinasti Ming menghantar utusannya ke Kesultanan Melayu Melaka. Bagi tujuan untuk mengeratkan hubungan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Melayu Melaka. Di antara Laksmana yang pernah dihantar oleh dinasti Ming ke KMM adalah Laksmana Cheng Ho, yang merupakan ketua utusan lah pada ketika itu. Ciri yang seterusnya adalah wilayah pengaruh. Jadi kalau kita tengok, wilayah pengaruh ni merupakan kawasan pemerintahan raja, yang diterima dan diakui. Jadi untuk Kesultanan Melayu Melaka ini, dia merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Jadi wilayah pengaruh untuk Kesultanan Melayu Melaka ini ada 3, yaitu wilayah penaklukan, naungan, dan juga wilayah yang diperolehi melalui perkahwinan. Jadi ini secara tidak langsung membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita tengok antara wilayah pengaruhnya, ini adalah wilayah taklukan tadi kan. Selain wilayah taklukan, kita ada wilayah naungan dan juga perolehan wilayah melalui perkahwinan. Jadi untuk wilayah taklukan ni diperolehi melalui peperangan. Antara contohnya adalah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Lokan, Inderagiri, dan Kampar. Wilayah naungan merupakan wilayah di mana wilayah tersebut menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan ataupun persahabatan. Antara contohnya adalah Lingga, Patani, dan Kedah. Yang ketiga adalah perolehan wilayah melalui perkahwinan. Jadi untuk yang ini pula adalah Kerajaan Majapahit telah memberikan siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Jadi itu adalah 3 jenis wilayah pengaruh yang dimiliki oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka seterusnya, yaitu undang-undang. Jadi untuk yang ini, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka, undang-undang yang pertama. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Jadi undang-undang ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat, dan seterusnya menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang unggul. Ciri yang terakhir yaitu lambang kebesaran. Yang ini kalau kita tengok, satu-satu lambang ini adalah identiti kerajaan. Keistimewaan seorang sultan, terutamanya Sultan Melaka, dan yang terakhir, lambang kebesaran ini merupakan kedaulatan Sultan Melaka. Jadi antaranya contoh adalah adat istiadat. Ini contoh adat istiadat yang ada. Selain itu warna merupakan kedaulatan, lambang kebesaran seorang sultan, yaitu warna kuning. Seterusnya nobat. Kalau kita tengok, ini antara contoh nobat diraja, merupakan keistimewaan seorang sultan. Pada masa yang sama juga regalia. Ini merupakan contoh-contoh yang ada. Pending dan juga payung berambut. Yang terakhir adalah cap mohor. Ini merupakan cap mohor. Jadi semua ini menjadi satu lambang kebesaran kepada Kesultanan Melayu Melaka. Dengan adanya semua ini, adat istiadat, warna, nobat, regalia, cap mohor menjadikan kedudukan Sultan Melaka ini lebih istimewa dan lebih berdaulat berbanding dengan kerajaan lain. Jadi sebagai rumusannya, ciri negara bangsa yang ada di Kesultanan Melayu Melaka ini menjadikan Melaka ini gemilang. Jadi ini secara tidak langsung juga membuktikan negara bangsa sudah wujud, sudah kukuh sebelum datangnya kuasa Barat. Jadi semua ini menjadi satu panduan kepada pembentukan negara bangsa mengikut acuan kita
sendiri. Okey, jadi bagi memastikan negara bangsa ini tidak hilang begitu saja, rakyat perlu bersatu, kukuh untuk meneruskan pembentukan negara bangsa ini. Jadi cikgu rasa itu saja perkongsian kita pada video kali ini. Sekiranya ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey, cikgu tinggalkan latihan seperti biasa di ruangan deskripsi video. Okey, cikgu harap pelajar dapat cuba untuk menjawab bagi menguji pemahaman bagi tajuk ini. Okey, itu saja. Bye.